Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan musliman, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati dan yang Allah kasihi sekalian, Alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang ke-10, siri yang ke-10 kita bersiaran secara langsung melalui Zoom Akademi Tadabbur Malaysia. Begitu juga kita bertemu secara langsung di FB Akademi Tadabbur Malaysia, yang mana anjuran program kita, pembelajaran kita setiap minggu ini, setiap hari Rabu, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga cinta kita kepada Al-Quran, kasih kita kepada Al-Quran semakin meningkat, semakin bertambah. Jadi pada malam ni kita akan menyambung ataupun kita memulakan dengan ayat yang ke-9. Suratul Mulk. Untuk mempermudahkan pengisian kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah disediakan nota rujukan yang saya akan gunakan seperti yang saya paparkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan nota Suratul Al-Mulk daripada pengenalan, daripada siri pertama sehinggalah kepada malam ini di Google Drive. Link yang telah diletakkan di ruangan chat ataupun di ruangan komen di FB. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik yang mungkin. Namun begitu, nota yang saya kongsikan ini tidaklah memadai untuk kita memahami ayat ini. Nota ini hanyalah ringkasan, hanyalah sebagai pemudah pembelajaran kita setiap kali kita bertemu secara online. Namun begitu, tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk merujuk dalam kitab-kitab tafsir. Tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk membaca mana-mana kitab ataupun mana-mana buku yang ada membicarakan tentang tadabbur Suratul Al-Mulk. Kita mulakan ayat 9 ni dengan kita mengembalikan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 kita dah belajar pada siri yang ke-9 pada minggu lepas, bahawa Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang betapa marahnya neraka dan betapa hinanya ahli-ahli neraka ini, yang mana mereka ini telah dipersoalkan kemasukan mereka ke dalam neraka, yang mana pada ayat yang ke-8 kita telah pun mempelajari tentang persoalan yang dikemukakan oleh penjaga neraka ini kepada penghuni neraka. Ayat yang ke-9 menghubung kaitkan dengan jawapan. Ayat 9 yang kita akan mulakan pada malam ini sebenarnya adalah jawapan kepada persoalan yang ditanyakan oleh para malaikat pada ayat yang ke-8. Jadi, sesiapa yang ingin mengetahui apakah soalan yang ditanya oleh para malaikat penjaga neraka kepada penghuni neraka, maka kena kembali melihat kepada ayat yang ke-8. Maka jawapan
ahli neraka kepada para malaikat tersebut dinyatakan pada ayat yang ke-9. Yang mana ayat ke-9 ini kita letakkan maklumatnya adalah pengakuan. Pengakuan tu maknanya jawapan. Ya, penghuni neraka. Yang mana jawapan itu sebenarnya adalah satu pengakuan. Tentang apa? Tentang sebab apa mereka masuk neraka. Secara tak langsung, ayat 9 ini telah membuktikan bahawasanya mereka dimasukkan ke dalam neraka adalah berdasarkan kepada keadilan Allah. Ayat ke-9 ini memberikan jawapan sebab apa yang menyebabkan mereka layak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi ayat 9-nya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Qalu bermaksud qalu mereka telah berkata. Siapa yang telah berkata? Iaitu penghuni neraka yang telah berkata. Telah berkata ni maknanya telah menjawab apa yang dipersoalkan oleh para malaikat. Jadi kalau kita nak tulis mereka telah berkata, mereka telah menjawab, dua-duanya pun boleh. Okey. Kalau kita baca pada ayat 9 ni, kita tahu kan neraka sudah wujud. Tetapi akhirat belum lagi berlaku. Tapi neraka sudah ada. Kalau kita perhatikan pada jawapan ni, mereka telah berkata qalu adalah past tense, adalah fa'ilul madhi. Kata kerja yang telah berlaku. Lepas tu mereka kata mereka telah berkata. Allah tak guna ayat mereka akan berkata. Kalau akan berkata mungkin yaqulun. Tapi Allah menggunakan kata kerja mereka telah berkata. Sedangkan kita mengetahui tak ada lagi orang masuk neraka sebab kiamat belum jadi. Tetapi kenapa Allah menggunakan kata kerja mereka telah berkata? Telah berkata yang dekat sinilah, dekat ayat ni. Mereka telah berkata. Ini adalah past tense. Tuan-tuan tulis jawapannya ataupun tuan-tuan catat, jika perkara akan datang, okey, dia belum lagi berlaku seperti kiamat ataupun syurga ataupun neraka. Dia belum lagi berlaku. Belum ada lagi orang masuk ke syurga. Belum ada lagi orang masuk neraka. Okey, tetapi mengapakah Al-Quran menggunakan ungkapan past tense, kata kerja seperti mereka sudah berada dalam neraka? Mereka telah berkata. Okey, ia memberi maksud perkara tersebut ataupun kata-kata tersebut pasti akan berlaku. Ini adalah kaedah di dalam kita memahami ungkapan yang Allah gunakan dalam ayat Quran. Kesimpulannya adalah jika masa depan, perkara yang akan berlaku masa akan datang seperti kiamat, tetapi digunakan seolah-olah sudah berada di hari kiamat, menunjukkan perkara itu pasti akan berlaku. Jadi mereka telah berkata ni menunjukkan kepada kita nanti sewaktu di hari akhirat ada orang masuk ke dalam neraka, pasti akan ada orang yang berkata seperti ini. Mereka berkata apa? Bala. Mereka kata sudah pasti. Bala.
sudah pasti. Sudah pasti apa? Qad ja'ana nadhir. Okey, sesungguhnya. Qad membawa makna sesungguhnya. Perkataan qad, sesungguhnya, ia lebih kuat daripada in. Dia, perkataan qad ni dia mengukuhkan lagi. Mereka telah berkata, maknanya telah berlaku. Kan? Tapi nak kuatkan apa yang telah berlaku tu, dimasukkan lagi qad. Sesungguhnya. Ja'ana, telah datang. Maksudnya, kalau kita buanglah qad ni kan, contohnya, saya gunakan pensel yang tebal sikit. Okey, contohlah, kan, kita padam qad ni, contoh, okey, kalau kita padam tulisan sesungguhnya ni, kan, okey, contoh, kalau ayat tu bunyi, qalu bala ja'ana, kan, kalau tak ada qad ni, pun kita faham, kan, telah datang kepada kami. Sampai tak masuk dia, telah datang kepada kami. Maknanya, pernah datang kepada kami. Tapi mengapakah Allah memasukkan perkataan qad, sesungguhnya, nak menunjukkan bahawasanya memang secara kuatnya tak dapat dinafikan lagi. Maknanya mereka nak terangkan tu, mereka nak bagi tahu jawapan kepada malaikat tu, mereka buat satu pengakuan yang mereka nak mengukuhkan pengakuan mereka tu dengan mereka mengatakan qad. Ya, sesungguhnya telah datang kepada kami. Siapa dia? Nadhir, seorang pemberi peringatan. Nadhir, kita dah belajar pada minggu lepas secara ringkas. Nadhir merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun para rasul lah. Semua para rasul, mereka mempunyai tugas sebagai nadhir. Nadhir maknanya memberikan peringatan. Okey. Tetapi kalau dikata memberi peringatan, peringatan itu dia berbentuk apa? Okey, dia berbentuk, saya tak terang, tak ada ya? Okey, dalam ayat lain. Okey. Dah terangkan. Kita dah terang dekat ayat nombor ni. Kita dah terang dekat ayat nombor 8 ya. Kita dah terang. Apabila para malaikat tu tanya, alam ya'tikum nadhir, korang masuk neraka ni, takkan tak ada orang yang memberi peringatan kepada kamu? Nadhir. So kita dah ulaslah nadhir pada ayat nombor 8. Nadhir ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada peringatan yang berbentuk menakut-nakutkan, ataupun yang berbentuk memberi amaran, ancaman. Daripada malaikat tanyalah, kan, tak, korang yang sampai masuk neraka ni, masa korang hidup dulu, tak pernah ke ada seorang yang datang memberi peringatan kepada kamu, mengingatkan kamu, menakut-nakutkan kamu tentang apa? Tentang neraka ni. Siapa dia? Itu adalah Rasul. Jadi, penghuni neraka ini, mereka tidak boleh nak menafikan lagi. So mereka membuat pengakuan. Pengakuan yang betul-betul sungguh-sungguh mengaku. Dengan mereka mengatakan sesungguhnya telah datang kepada kami dulu seorang pemberi peringatan. Okey, apa yang mereka lakukan kepada nadhir itu? Fakadzabna, maka kami telah mendustakan. Fakadzabna ni merujuk kepada mereka ni sering kali mendustakan. Mendustakan ni dia merujuk kepada dia berkata. Mendustakan ni ia berkaitan dengan ucapan balas. So kalau kita nak kata seorang itu berbohong, kita kata hang ni bohong lah, tipu lah, kau ni penipu kan, Kalau ucapan kita menipu, kita cakap orang tu menipu, kan, kita tak percaya pada dia,
itulah perbuatan mendustakan. Manusia biasa tak sama dengan seorang Rasul. Kalau Rasul tidak pernah berdusta. Kan? Jadi, sepatutnya mereka kenapa? Mereka kena membenarkan. Maksudnya mereka kata, ya, kami percaya engkau ni Nazir, engkau ni seorang Rasul, engkau ni pesuruh Allah. Tapi mereka buat apa? Yang masuk neraka ni, mereka selalu mengatakan yang Rasul tu, yang membawa tugasan Nazir ni adalah seorang pembohong, seorang penipu. Sebab itu perbuatan tidak membenarkan, tidak menerima ucapan Rasul itu, dia panggil mendustakan. Lepas tu mereka buat apa lagi? Wa qulna, dan kami juga telah mengatakan. Okey, kami telah mengatakan. Mengatakan apa? Ma nazzalallahu min syai'in. Okey, mereka mengatakan, dan kami juga mengatakan. Maknanya tak cukup mereka tak percaya dekat Rasul no. Mereka juga telah mengatakan ma nazzalallah, tidak pernah pun Allah menurunkan apa-apa daripada sesuatu. Dari sesuatu apa pun. Okey, ma nazzalallahu min syai' ni, mereka telah menuduh Allah. Kalau fakadzabna, mereka telah tidak percaya kepada Nazir, kepada Rasul tu. Bahkan yang kedua ni, mereka mengatakan tak ada pun Allah turunkan apa-apa. Mereka telah membuat satu tuduhan yang sangat besar kepada Allah dengan mereka mengatakan Allah ni tak pernah turunkan sesuatu apa pun. Kalau Allah bawa turun, tentu apa? Tentu adalah wahyu, kan? Tentulah kitab-kitab. Jadi, ucapan mereka ni sebenarnya secara tak langsung, mereka telah menolak bukan seorang Nazir je, bukan seorang Rasul je. Secara tak langsung, mereka telah menafikan Rasul-Rasul sebelum itu. Kalau mereka menolak Nabi Muhammad seorang, kan? Mereka sebenarnya juga, apa dia mereka kata, mereka telah mengatakan, tak ada pun Tuhan turunkan apa-apa pun. Tak pernah pun turunkan wahyu. Sebab Rasul datang kan, dia membawa wahyu. Tentulah dia akan kata, kami ni utusan Allah. Jadi mereka nak menafikan, mereka kata, Tuhan tak pernah pun buat turun apa-apa. Jadi sebenarnya kan kita tahu, telah banyak Allah Ta'ala bawa turun wahyu, kan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah pernah bawa turun wahyu Taurat, Allah pernah buat turun wahyu Injil, Allah pernah buat turun wahyu Zabur, Allah pernah bagi wahyu apa? Suhuf Ibrahim, kan? Dan sebagainya. Tetapi ucapan mereka ni seperti mana telah menafikan secara mutlak Allah Ta'ala tak pernah bawa turun sesuatu pun. Lepas tu, yang ketiga, mereka mengatakan, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidak lain kamu. Saya minta tuan-tuan dan puan tambah sikit perkataan kamu ni, tambah perkataan semua. Depan perkataan kamu tu tulis semua. Supaya lebih nampak. Antum ni maknanya merujuk kepada ramai. Bukan kamu seorang. Tapi semua. Tambah dekat perkataan antum tu. Antum dia beza dengan anta. Kalau seorang, kalau kita kata awak seorang, kita kata anta. Tapi kalau awak dua orang, awak, maknanya dua orang, kita kata antuma. Nah, kalau ramai, kita kata antum. Jadi antum ni
adalah bilangan ramai nadhir. Lagi kata apa? In antum, tidak lain kamu semua ni, antum tu maknanya kamu semua, illa, melainkan ataupun kecuali, fi, dalam, dalal, kesesatan, kabir, yang besar. Okey, kita ulang balik yang dekat in antum. Okey. In antum illa fi dalalin kabir. Okey, kalau kita baca teks, kalau kita baca ayat ni, kita dapat mengetahui, okey, ada manusia, perkataan tu maksudnya tidak lain kamu semua. Kamu semua tu apa? Kamu semua tu, okey, kalau dia merujuk kepada Rasul, mereka kata kamu semua ni Rasul ni, kamu Rasul-Rasul ni kan, melainkan berada dalam kesesatan yang besar. Maknanya mereka bukan sekadar tidak percaya kehadiran Rasul itu, iaitu dengan mereka mendustakan, mereka juga telah menuduh bahawa Allah Ta'ala ni tak pernah pun bawa turun sesuatu, bahkan mereka telah menuduh para Rasul sebenarnya berada dalam kesesatan yang sangat besar. Maknanya mereka mengatakan Nazir tu, Rasul yang datang peringatan tu, sebenarnya mereka itulah yang sebenarnya yang sesat yang besar. Bukan dia orang yang sesat, tapi Rasul-Rasul tu yang sesat sangat. Dia kata, sesat kamu ni semua. Okey. Jelas tak? Faham kan? Okey. Jadi, kita perdalami ayat ni. So, kalau kita ambil ayat ni, kalau tengok dekat nota tu, di sini ditulis ucapan pertama. Ucapan pertama ni bermakna ketika mana ayat 8, para malaikat bertanya. Okey, maka mereka menjawab. Jawapan mereka tu ada beberapa jawapan. Ada beberapa yang mereka beri maklum balas. Jadi yang pertama, duduk pada ayat 9. Tapi kalau kita pecahkan lagi, ucapan pertama ni dia ada 3. Dia boleh ada 3 perkara dekat situ. 3 perkara tu telah diletakkan dekat dalam nota pada ringkasan dia. Tengok dekat sini. Ni 3 perkara tu. 3 perkara tu apa? Mereka mengakui dengan sungguh-sungguh bahawa mereka telah menolak Rasul dengan mereka mendustakan. Lepas tu yang kedua apa? Mereka telah membuat tuduhan dusta terhadap Allah, yang mana mereka mengatakan tak ada langsung pun Allah menurunkan sesuatu. Dan yang ketiga, mereka telah membuat tuduhan dusta kepada para Rasul tu dengan mengatakan Rasul itulah sebenarnya yang berada dalam kesesatan yang sangat besar. Bukan dia orang, tapi Rasul itu. Okey, jelas tuan-puan 3 perkara ni. So 3 perkara ni, besar tuan-tuan. Sebab dari kaitan dengan iman kan. Dia kan kita belajar kan. Kalau menolak satu Rasul, seperti kita menolak ramai Rasul kan. Kan kita belajar salah satu rukun iman adalah beriman kepada para Rasul. Percaya lawannya adalah tak percaya. Tak percaya tu mendustakan. Kalau beriman, membenarkan. Kalau tak beriman, mendustakan. Lepas tu buat tuduhan dusta pula kepada Allah. Maka perbuatan yang di sini kita dapat jawapan. Patutlah mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebab ada sebab dia di sinilah. Seperti yang telah pun kita ketahui.
Okey, sebelum kita pergi kepada pengajaran dia, ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan dia maksudnya begini. Perkataan in antum illa fi dhalalin kabir ni, dia boleh ditafsirkan kepada dua sudut. Dua sudut tu maksudnya macam ni. Perkataan in antum illa fi dhalalin kabir, ia boleh merujuk kepada ucapan penghuni neraka itu terhadap Rasul yang mereka mengakui Rasul itu pernah datang. Okey. Pentafsiran kedua kata, ucapan in antum illa fi dhalalin kabir bukan ucapan penghuni syurga tu, tetapi adalah ucapan malaikat yang tanya dekat mereka pada ayat 8 tu. Malaikat tu yang cakap, korang ni yang telah mendustakan Rasul tu, korang ni yang telah menuduh Allah tak turunkan apa-apa sesuatu daripada Allah tu, Allah tak pernah turun sesuatu pun. Korang yang buat dua perkara tadi tu, korang ni memang betul-betul berada dalam kesesatan yang benar. Kita faham tak? Maksud dia, ucapan perkataan kalimah yang ayat yang in antum illa fi dhalalin kabir, ia boleh dibaca kepada salah satu daripada dua makna ni. Makna yang pertama, in antum illa fi dhalalin kabir, yang cakap ayat ni adalah penghuni neraka itu, dia cakap dekat para rasul semasa di dunia. Pendapat kedua kata, in antum illa fi dhalalil kabir ni adalah ucapan malaikat. Ucapan malaikat yang tanya mereka tu. Ucapan malaikat penjaga neraka kepada penghuni neraka itu kerana mereka telah menuduh Allah, mereka telah menolak Rasul tadi. Siapa tuan faham? Okey, jelas ya? Okey. Tuan-tuan, boleh bagi maklumatlah jelas apa yang saya terangkan? Suara saya boleh dengar dengan baik tak? Boleh. Jelas. Saya Sangat kurang jelas ke suara saya tak? Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah, semuanya atas rahmat dari Allah Azza wa Jalla ya. Allah yang mudahkan kita belajar, Allah yang terangkan hati kita ya. Syukur atas nikmat Allah bagi sebab kita boleh faham ayat Al-Quranul Karim. Dan Allah bawa kita ke masa depan. Allah bawa kita pergi melihat apa yang ada di dalam neraka, apa yang berlaku. Benda ni pasti akan berlaku. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan tindakan dia. Okey. Perkara yang paling penting ketika kita tadabbur mana-mana surah dalam Quran adalah kita kena senaraikan tindakan dia apa. Jadi untuk dalam bimbingan sesi tadabbur ni, saya selalu letakkan dengan istilah tista. Tindakan, S tu adalah selepas, TA tu adalah tadabbur. Okey, kita dah faham ayat 9 tadi tentang apa kan? Okey, kita dah faham ayat 9 ni tentang peristiwa benar yang pasti akan berlaku nanti ketika mana di hari akhirat ada orang masuk dalam neraka, mereka membuat pengakuan yang sebenar-benar pengakuan bahawa mereka pernah dulu dalam hidup mereka dekat dunia ada Rasul datang, tapi mereka mengambil tindakan sebaliknya dengan mereka menolak Rasul itu. Lepas tu mereka membuat satu tuduhan yang tidak betul kepada Allah. Lepas tu mereka telah menuduh pada Rasul itu berada dalam kesesatan yang besar. Jadi apa sebenarnya teladan pengajaran yang boleh kita ambil? Kita kan selalu dengar pepatah, yang baik dijadikan sepadan, yang buruk dijadikan teladan. So apa teladan dia?
Okey, apa teladannya? Kita tak nak jadi macam manusia berada pada ayat 9. Okey. Jadi kita senaraikan. Okey, yang pertama, kita semua perlu mengambil berat apa jua peringatan, ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata tugasnya membawa berita gembira, tetapi Rasul juga ada mengingatkan kita tentang neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan kita, seringkali mengingatkan kita tentang dosa, tentang azab Allah, tentang murka Allah. Jadi apa saja yang Rasulullah pesan, kita kena ambil peduli. Kita kena terima dia. Kita kena laksanakan. Kita kena jauhkan. Okey, itu tindakan yang pertama. Okey. Tindakan pertama ni kita kukuhkan dengan dalil-dalil yang lain. Okey, kita tengok. Kalau kita rujuk dalam suratul Furqan, ayat 27, surah yang ke-25, muka surat 362, kita akan dapat mengetahui tentang ada manusia nanti di hari akhirat dia menyesal sangat. Menyesal apa? Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma ya'udzu zalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah kisah hari orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya. Orang yang geram, menyesal, dia akan gigit kedua-dua tangannya nanti. Ketika mana? Di hari akhirat. Kenapa mereka menyesal? Kenapa mereka merasa macam menyesal sangat-sangat? Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani. Sambil mereka berkata, ya laitani, alangkah baiknya. Ya laitani takhudtu ma'ar rasuli sabila. Mereka kata, alangkah baiknya jika aku dulu mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. So ayat ni, Allah bagi tahu kepada kita, nanti di hari akhirat ada orang menyesal dengan dia menggigit kedua-dua jarinya sambil dia berkata. Dia kata menyesal, aku tak ikut Rasul tu. Nyesal sangat, aku tak ikut Rasul tu. Kenapa? Kerana dekat dunia dia ikut orang lain. Dia ikut pendapat orang. Dia tak ikut Rasul tu. Kalau manusia lain tu benar, tak apa. Bawa ikut Rasul, tak apa. Tapi kalau Rasul kata lain, dia buat lain. Rasul suruh, dia tinggalkan dan sebagainya. Maka dia tak ikut Rasul tu. Orang yang tak ikut Rasul ketika di dunia, maka di hari akhirat dia akan menyesal di hari akhirat. Dan kita bimbang orang yang tak ikut Rasul ni, dia berada pada ayat yang ke-9 itu. Okay. Kita kukuhkan dengan kenapa kita perlu ikut Rasul dalam apa jua peringatan. Okay, kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis ni hadis sahih riwayat Al-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sabda Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tak ada satu pun perkara yang boleh mendekatkan kamu ke syurga. Wa yuba'idu minan nar. Macam tu juga tak ada mana-mana perkara yang boleh jauhkan kamu kepada neraka illa waqad buyyina lakum, melainkan semuanya telah dibagi tahu kepada kamu. Nabi beritahu apa kat kita? Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW kan, semua perkara Nabi dah terang dah. Nabi dah bagi tahu dah. Perkara apa yang boleh bawa kamu masuk syurga.
perkara apa yang boleh bawa kamu masuk neraka, perkara apa yang boleh jauhkan kamu dari neraka, semua Nabi dah jelaskan dah. Cuma kita umatnya sahaja ada di kalangan kita yang tak ambil kisah, tak ambil peduli. Maka yang tak ambil kisah, tak ambil peduli tu, yang ini yang sangat berbahaya. Ya, kerana apa? Kerana kita sudah belajar fakta yang benar. Ada orang masuk ke dalam neraka, sebabnya apa? Sebab dia mendustakan apa yang Rasul itu katakan. Kita baca pada hadis yang kedua, sabda Nabi SAW. Hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Apa sabda Nabi SAW? Nabi kata, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bih. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun atau sedikit pun apa-apa yang Allah telah perintahkan kepada kamu, semuanya aku telah sampaikan, telah aku perintahkan, kata Nabi. وَمَا وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Dan Nabi bagi tahu kepada kita, dan tidaklah aku tinggal ke sesuatu pun, apa-apa yang Allah larang kamu semua buat, melainkan sesungguhnya aku telah larang kamu daripada mengerjakannya. Apa yang kita faham daripada hadis? Hadis ni kita faham kan? Nabi dah bagi tahu semua benda dari Allah. Nabi tu kan dia Rasul, dia adalah utusan Allah, dia dapat wahyu. Maknanya Nabi tak pernah tak sampaikan apa yang Allah minta Nabi sampaikan. Sama ada Allah perintah sesuatu kena buat, Nabi telah sampaikan. Sama ada perkara-perkara tu Allah kata jangan buat, Nabi juga telah sampaikan. Semua Nabi dah jelaskan. Mana yang halal, mana yang haram. Mana jalan-jalan yang bawa kepada neraka Allah, apa perkara yang menyebabkan Allah murka, apa perkara yang menyebabkan Allah laknat, telah pun Nabi sampaikan. Jadi, marilah sama-sama kita mengambil berat apa jua yang telah Nabi sampaikan, tambah-tambah lagi ia adalah perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Perkara yang dikaitkan dengan dosa, perkara yang boleh bawa kita kepada neraka Allah. Na'udzubillahi min zalik. Okey, kita dah jelas bab ini. Okey, kita nak pergi kepada tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua setelah kita faham ayat 9 tadi, kita kena buat apa? Kita kena menjauhi perbuatan sombong. Kenapa? Ada kaitan apa kaitan sombong dengan ayat 9 tadi? Kita tengok definisi sombong dia dulu. Okey. Kita tengok. Okay. Begini. Kalau kita belajar dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mendefinisikan sombong tu apa. Tuan-tuan kalau boleh hafal hadis supaya kita tak tersalah tuduh orang sombong. Kadang-kadang kita tengok orang tu pendiam, kita kata dia sombong. Sombong kan dia tu kan? Tak nak tegur kita pun. Jadi kita kena belajar apa tu sombong sebenarnya. Sombong ni Nabi definisikan adalah apa? Al-kibru batarul haqq. Sombong itu, al-kibr tu maksudnya sombong. Apa dia? Batarul haqq. Menolak
kebenaran. Wa ghamatun nas, dan merendah-rendahkan manusia lain. Okey, jelas. Apa berkaitan dengan ayat 9? Kenapa mereka ketika di dunia, mereka tak mahu terima apa yang Nabi sampaikan? Kenapa orang Arab musyrikin yang kafir, mereka bukan tak kenal Nabi Muhammad tu siapa? Kan, sebab Nabi Muhammad tu orang kampung juga. Mereka tahu sebabkan Nabi Muhammad ini pun digelar Al-Amin. Kan, mereka mengatakan Muhammad itu seorang yang amanah. Mereka tahu sangat Nabi Muhammad dicakap betul. Tapi kenapa ketika mana Nabi mau menyampaikan wahyu Allah, mereka tak nak terima? Itu dia panggil sombong. Sebab tu sombong tu menolak kebenaran. Dia tahu Muhammad ni bercakap benar. Tapi kenapa mereka tolak? Sebab mereka sombong. Kemudian pula orang yang sombong ni, dia memandang orang itu lebih rendah daripada dia, lebih hina daripada dia. Itulah orang yang sombong. Okey. Kalau kita baca dalam hadis lain, bahaya sifat sombong. Okey? Sebab itu, kalau ada orang cakap benda benar, bagi nasihat kepada kita benda yang benar, maka kita kena terima dengan besar hati. Jangan kita merendahkan dia pula. Kau siapa nak tegur aku ni? Kan? Alah, kau baru masuk kerja. Contoh. Itu sombong sebenarnya. Walaupun pemandu, kan, dia lebih rendah jawatan daripada pegawai. Tetapi kalau pemandu tu cakap benda yang benar, kita kena terima dia. Kalau kita tolak benda yang benar itu, kita adalah orang yang sombong. Apatah lagi yang dicakap itu adalah perkara yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum hakam. Okey, siapa yang ada sifat sombong, hati-hati. Sabda Nabi SAW, tidak akan masuk syurga orang yang terdapat sebesar biji zarrah kesombongan dalam hatinya. Kecil je biji dia tu. Biji sawi ke, kecil je. Kalau ada sekecil ini sombong dalam hati kita, habis kita. Kerana sifat inilah sifat yang ada pada iblis. Sebab apa iblis tak nak sujud kepada Adam? Kerana dia merendah-rendahkan Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Apalah tanah tu? Ada tak sifat ni pada kita? Kadang-kadang kita merendah-rendahkan ahli keluarga kita, kadang-kadang merendahkan pasangan kita, merendahkan yang paling berat, kita merendah-rendahkan ibu bapa kita. Mak apa tahu, mak bukan darjah tinggi, tapi mak cakap benda yang betul. Itu orang yang sombong. Jangan. Tambah-tambah lagi dalam perkara iman, dalam perkara hukum hakam, kita kena terima perkara yang benar. Ya, seperti mana Nabi SAW yang telah menyampaikan kebenaran. Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi sedikit dengan mutiara hikmah. Okey. Bab sombong ni, insya-Allah saya jemput tuan-tuan dan puan ikuti perbincangan lanjut tentang sombong ni hari Ahad hujung minggu ni, Ahad 31 bulan kot. Saya lupa tarikh dia. Ahad ni malam 9 suku, sewaktu kita membentangkan tajuk kronologi kisah Nabi Musa, insya-Allah kita akan bincang topik tentang sombong. Tema khusus pasal sombong. Sebab apa? Sebab kita dah selesai membincangkan tentang kematian Firaun
mati lemas di dalam laut. Kenapa? Dia dikaitkan dengan sifat sombong. InsyaAllah saya jemput tuan-tuan dan puan mengikuti perbincangan tentang sombong di dalam Al-Quran pada hari Ahad 9 suku. Jadi malam ni saya tak dapat nak ulas panjang lebar mengapa boleh jadi sombong. Kalau sombong, dapat apa? Apa impak dia? Perbincangan tu insyaAllah pada hari Ahad yang akan datang. Kemudian kita sambung kepada, setelah kita dapat dua pengajaran ayat 9 tadi, apakah mutiara hikmah yang kita ambil dari Al-Quran, dari ayat 9 tadi, yang boleh dijadikan sebagai ingatan kita? Apakah ayat 9 tadi kita boleh letakkan tagline dia untuk kita ingat tentang ayat 9 tadi? Saya bagi contoh. Yang pertama, Rasul, penyelamat dari api neraka. Ini tagline nombor 1. Sebab apa? Sebab tu Rasul tugas dia nadhir, memberi peringatan tentang neraka. Jadi Rasul penyelamat dari api neraka. Kerja Rasul nak jauhkan umatnya dari api neraka. Itulah tugas nadhir. Tapi kalau kita tolak Rasul tu, kita akan makin dekat dengan neraka, bukan jauh. Jadi tagline dia, saya jadikan ia sebagai peringatan untuk diri saya. Rasul adalah penyelamat daripada api neraka. Nombor 2. Masuk neraka menandakan Allah itu adil. Masuk neraka berdasarkan keadilan Allah. Dia berbeza dengan orang masuk syurga. Orang yang masuk neraka bukan sebab Allah zalim. Bukan sebab Allah masuk ia dengan Allah masukkan ke dalam neraka itu tanpa sebab. Sebab itu kita jumpa ayat dia diterangkan. Sebab apa mereka masuk neraka? Kan mereka dah mengaku. Mereka dah mengaku. Lagi kita jumpa lagi pengakuan mereka yang lain. Jadi orang masuk neraka ni kerana keadilan Allah. Maknanya dalam erti kata lain, kalau kita nak tukar ayat lain, orang masuk neraka ni pasti ada sebab. Kalau kita nak buat ayat lain lah. Orang masuk neraka ni dia pasti ada sebab. Ataupun nak tukar ayat lain, orang masuk neraka ni salah sendiri. Boleh juga ayat dia. Orang masuk neraka ni salah sendiri. Bukan Allah tu zalim. Sebab tu tadi dijelaskan kenapa mereka kata fakadzabna, kan? Lepas tu mereka menafikan tadi. Kita jumpa. Jadi kita akan jumpa lagi kenapa. Dia berbeza dengan masuk syurga. Masuk syurga bukan sebab amal. Nanti kita akan ulas dekat ayat yang nanti kita akan jumpa satu ayat je. Allah Ta'ala cerita pasal syurga dan surga umum. Ayat lain semua menakut-nakutkan. Silap tuan-tuan dapat ya. So ingat dua. Ini saya bagi contoh saja. Tuan-tuan boleh ubah ayat dia. Ataupun tuan-tuan nak buat lagi banyak, boleh. Asalkan ia selari dengan maksud kepada tafsiran ayat 9 tadi. Ini sekadar contoh saja ya tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh ubah dan sebagainya. Supaya lepas ni kalau saya tidur waktu malam, kan, saya dengar kuliah hadis, saya jumpa buku hadis, saya nak baca hadis. Sebab apa? Saya tahu hadis Nabi inilah yang menyelamatkan saya daripada api neraka. Sebab apa? Sebab Nabi ni tugas dia sebagai nadhir. Jelaskan? Rasul. Kebetulan pula orang duk sibuk dengan zaman musim merayakan Maulid Rasul, kan? Walaupun ada khilaf para ulama bila Nabi lahir ni. Tapi apabila kita ingat Rasul, kita ingat yang hadis kita baca tadi, kan? Nabi pesan dekat kita, kan? Nabi kata, aku dah pesan dah dekat korang.
Apa yang bawa kau pada syurga telah aku jelaskan. Apa yang boleh kau bawa pada jauh neraka telah aku jelaskan. Itu yang kita dengar hadis yang Nabi kata apa? Telah ditinggalkan kepada kamu dua perkara. Kan? Apa dia perkara tu? Nabi kata kalau kamu pegang dua perkara tu, kamu tak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Nabi kata Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manfaatkan baik-baik. Nak selamat dunia akhirat, ikutlah Al-Quran, ikutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang sunnah Nabi seperti kita menggigit dengan gigi gerham kita. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikutnya. Kita pun dah pukul berapa ni? Dah pukul 10. Okey. 15 minit lagi, lepas tu kita berhenti. Okey. Yang tagline yang kedua ni, saya ada nukilkan juga tafsiran di kalangan para ulama seperti mana Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, dia kata apa? Dia kata ayat ini, ayat 9 ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang dengan api neraka kecuali Allah telah ingatkan terlebih dahulu semasa di dunia. Okey. Kita tengok Ibnu Katsir kata apa pula. Al-Imam Ibnu Katsir ketika dia mengulas ayat 9 tu, dia cakap, dia kata Allah Ta'ala telah bagi tahu tentang keadilan dia kepada makhluk-makhluk dia. Okey, apa keadilan dia tu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mana-mana hamba dia melainkan setelah disampaikan hujah kepadanya, dikirimkan Rasul kepadanya. Faham tak? Maksudnya tak ada orang masuk neraka melainkan pasti dia telah ada orang yang bagi tunjuk ajar dekat dia, terangkan dekat dia. Mesti Allah hantar Rasul dulu. Allah tidak akan masukkan siapa-siapa ke dalam api neraka melainkan dia telah datang kepada dia apa? Ada petunjuk yang datang kepada dia. Okey. Apa yang dua ulama dikatakan, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, okey, begitu juga Ibnu Katsir, sebenarnya ada ayat Quran yang sebut. Dalam suratul Isra ayat 15. Muka surat 283, apa Allah kata? وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab siapa-siapa pun sebelum kami mengutus seorang Rasul. Fahamkan ayat ni? Maksudnya Allah Ta'ala tak akan azab mana-mana hamba dia, melainkan hamba dia tu pernah datang kepada dia Rasul. Ada setengah tempat Allah hantar 2 Rasul. Ada setengah tempat Allah hantar 3 Rasul. Kalau orang tanya, siapa yang pernah dapat 2 Rasul? Macam kisah Musa, Nabi Harun tu kan 2 Rasul. Kan hantar kat siapa? Hantar dekat Firaun, hantar dekat Haman, hantar dekat Qorun, hantar dekat Bani Israel, hantar dekat kaum Firaun. Ada 2 Rasul. Kalau 3 Rasul, pada satu tempat, macam dalam surah Yasin, cerita Ashabul Qaryah, seperti mana ayat nombor 13 tu. Hantar 3 Rasul lagi. Kan? Jadi setelah Rasul tu datang, setelah Rasul tu sampaikan wahyu, maka tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan Rasul ni tidak ada, tak pernah datang. Okey, selesailah ayat nombor 9. Kita nak lanjutkan dengan ayat nombor 10. Boleh tuan-tuan, saya teruskan sedikit lagi? Boleh dalam 10 minit lagi? Boleh ya? Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Untung dapat anak murid ni committed sangat-sangat kan? Okey. Alhamdulillah, satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun semuanya daripada Allah kan? Kalau bukan dari Allah, kita pun tak pasti
Kan? Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Sekarang kita pergi ayat 10. Okey, ayat 10 ni dia masih lagi topiknya tentang neraka tadi. Tetapi dia memperincikan lagi ayat 9. Kalau ayat 9, kita jumpa apa? Bentuk apa? Pengakuan. Pengakuan tentang apa? Pengakuan tentang mereka pernah dihantar Rasul. Ayat 10 pula tentang apa? Ayat 10 tentang penyesalan. Penyesalan. Kalau ni dia buat pengakuan Rasul datang, kat sini mereka buat penyesalan. Nyesal dia orang. Okey, dapat? Dapat tak perkaitan dia? Mereka rasa menyesal sangat. Jadi nak tahu atas alasan apa mereka menyesal. Jadi kita baca ayat nombor 10. Okey. Jadi ayat 10 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu. Wa ni maknanya apa? Dan. Sebab itu kalau kita jumpa dan kan dia menghubungkan dengan peristiwa sebelum itu. Sebab tu kita tulis dan, kita namakan ia sebagai ucapan kedua. Kan? Sebelum ni kan mereka kata kan, qalu kan. Dia kata wa qalu, dan mereka telah berkata lagi. Mereka tu siapa? Mereka tu sekejap Allah, terputus pula. Kejap. Saya ni jap. Macam mana ni? Kejap saya buka balik nota tu. Okey. Mereka telah berkata apa? Wa qalu, dan mereka telah berkata. Mereka berkata ni waktu tu mereka berada di mana tu tuan-puan? Mereka berada di dalam neraka. Macam mana kita boleh kata mereka berada dalam neraka? Sebab, waktu kita baca ayat 7, dia kena ambil pada ayat 7 semula. Supaya kita cerita ni, supaya kita boleh, Allah bawa kita semua, Allah bawa kita mengembara masuk ke dalam neraka. Kan? Allah bawa kita masuk dalam neraka, Allah tayangkan kita cerita benar, kisah-kisah benar nanti yang berlaku dekat dalam neraka. Kalau orang tanya, ayat tu dia berkaitan dengan orang dalam neraka ke? Kita kena mula pada ayat ni. Waktu kita baca ayat 7 kan? Kita kena baca pada ayat 6. Kejap. Saya tunjukkan ayat dia. Kalau kita waktu kita baca ayat 7 kan? Kita jumpa Allah kata, idza ulqu fiha, apabila mereka telah dicampakkan. Maknanya dah duduk dalam neraka lah. Dicampakkan ke dalam neraka. Jadi ayat 7 ni Allah bawa kita ketika mana mereka dah dicampak dalam neraka tu. Maknanya mereka dah berada di dalam neraka. Waktu mereka dalam neraka tu lah mereka dengar suara mengerikan. Lepas tu ayat 8 pasal apa? Kita baca ayat 8 tu, ketika mana mereka masuk neraka tu, kan mereka dapati neraka tu sangat marah. Lepas tu apabila mereka masuk dalam neraka tu, malaikat-malaikat bertanya. Ini bermakna ayat nombor 9 tadi adalah ucapan penghuni neraka ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Lepas tu ayat nombor 10 membawa kita kepada apa lagi yang penghuni neraka ni katakan ketika mana mereka sudah berada di dalam neraka. Wa qalu, dan mereka telah berkata, kalau kunna, kami dahulu. Mereka kata, wa qalu law kunna, dan mereka telah berkata, kalaulah kami dahulu. Dahulu apa? Ketika pada dunia tu kan.
nasma'u, kami mendengar, atau na'qilu, kami berfikir. Okey, ahli neraka ni dia menyesal. Dia menyesal. Menyesal tentang apa? Mereka menyesal sangat. Tentang apa? Dia kata, kalaulah kami dulu dekat dunia betul-betul mendengar atau kami fikir elok-elok, makunna, tidaklah kami berada dalam ashabis sa'ir, dalam neraka sa'ir. Okey. Tuan-tuan, fahami baik-baik perkataan fi dekat sini. Dia memberi makna yang sangat dalam. Fi tu maksudnya berada pada atau berada dalam lah. Pada ni mungkin kita tulis dalam lah kot. Berada dalam. Kenapa Allah tak guna min? Min daripada. Kenapa tulis dalam? Apa beza? Apa beza daripada penghuni neraka? Apa beza dalam penghuni neraka? Kalau Allah guna fi dekat sini, nak menunjukkan situasi itu, mereka sudah berada dalam neraka. Dalam. Maknanya mereka menyesal. Ketika mana mereka dalam ashabis sa'ir, mereka berada dalam penghuni neraka. Kenapa tak kata mereka daripada penghuni neraka? Kenapa Allah tak guna min daripada? Jadi kita nak jawab. Kalau ikutkan, mana tepat? Kalau kita nak golongkan orang, tentu kita kata daripada kan? Bukan dalam kan? Betul tak? Apa beza daripada dengan dalam? Mana lebih tepat? Daripada penghuni neraka ke ataupun dalam penghuni neraka? Dalam tata bahasa Melayu kita memanglah salah kalau guna dalam. Tapi Al-Quran tak macam tu. Kalau Al-Quran guna fi dalam, dia berbeza kalau guna min ashabis sa'ir. Daripada penghuni neraka. Kenapa Allah tak guna ma kunna min ashabis sa'ir? Kenapa Allah guna ma kunna fi? Kenapa guna fi? Maksud dia macam ni. Pertama, memang Allah nak menerangkan mereka memang sudah berada dalam neraka sa'ir. Itu maksud pertama. Mereka berada dalam neraka sa'ir. Kalau Allah guna daripada ni dia boleh bawa dua makna. Daripada ni boleh masuk dua tau. Sama ada dia belum masuk, okey, ataupun sudah masuk. Kita faham tak maksud dia? Jelas tak saya nak sampaikan? Dia kalau Allah guna daripada, dia boleh membawa makna belum masuk neraka lagi, tapi dia sudah tergolong daripada penghuni neraka. Dia boleh baca kat situ. Tetapi Allah Ta'ala nak kukuhkan mereka memang sudah berada di dalam neraka. Allah tak guna daripada, Allah guna dalam. Okey, jelas ya? Ini perbezaannya. Kalau orang tanyalah, kenapa Allah tak kata mereka daripada penghuni as-sa'ir? Kenapa guna dalam? Sebab kalau kita guna daripada, ia boleh sampai maksud dia belum masuk lagi. Tapi dia memang daripada penghuni neraka. Tapi dia belum masuk lagi. Tetapi kalau guna dalam, sudah menunjukkan dia dah memang penghuni neraka dan dia sudah berada dalam neraka. Lepas tu kalau kita nak ada penghayatan ketika baca, nak menambahkan rasa kengerian dia, sebab tu memang kena belajar tadabbur.
Dia tak cukup hanya baca terjemahan. Okey, saya harap tuan jelas. Okey, sekarang ni kita nak ulas. Okey, kita faham dulu ayat ni. Okey, kita faham dulu ayat ni sebelum saya tinggalkan dengan persoalan. Okey, dalam ayat ni kita tahu kan, mereka menyesal kan. Mereka menyesal kenapa? Mereka menyesal kerana mereka sudah berada dalam neraka kan. Apa faktor yang menyebabkan mereka boleh berada di dalam neraka? Kerana mereka tak gunakan telinga ni untuk nasma', mendengar. Mendengar apa? Kan tadi kita kaitkan dengan Rasul. Kan? Kita kaitkan dengan Rasul. Kan Nazir tadi kan? Kan Nazir tadi datang. Kalau Rasul datang, Rasul akan buat apa? Rasul akan sampaikan dakwah lah. Sampaikan misi-misi wahyu dari Allah. So, kalau Rasul sampaikan, apakah panca indera yang sepatutnya digunakan? Adalah dengar. Faham kan? Lepas dengar, baru kau masuk dekat otak. Barulah fikir. Maknanya Rasul datang sebagai nadir, dia menyampaikan wahyu. Jadi menyampaikan wahyu, salurannya kan adalah pada mendengar. Lepas dengar, baru kita fikir. Sebab tu diletakkan na'qilu, kami berfikir setelah nasma'u. Kenapa tak letak na'qilu dulu, baru nasma'u? Kalau kita baca dekat Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah kata, orang yang diseru tu maksudnya, kalau Rasul menyampaikan peringatan, mereka akan mendengar terlebih dahulu ucapan orang yang menyeru. Kemudian dia akan fikirkan. Sebab tu diletakkan na'qilu tu, dijadikan yang disebut kedua setelah nasma'u. Okey. Kalau kita baca ayat ni pula, kenapa tak ada mendengar? Kenapa tak ada ayat mendengar, tuan-tuan dan puan? Kita baca banyak ayat Quran, kalau Allah guna mendengar, selalu Allah akan pasangkan dengan apa lepas tu? Mesti ada melihat kan? Betul tak? Kalau kita jumpa ayat tu, Allah kaitkan dengan pendengaran, mesti Allah kaitkan dengan penglihatan. Tapi tak ada buat melihat kat sini. Awak jadi lagu tu. Kan? Selain utara dah sikit-sikit. Pasal besok nak bermusafir ke utara kan. Okey. Tuan-tuan, jelas tak? Soalan saya, faham tak? Kenapa ayat ni dia tak guna kalaulah kami mendengar, kami melihat kan? Dan kami berfikir. Tapi kenapa tak ada mendengar? Kenapa tak ada melihat dalam ayat? Itu satu persoalan. Kita bagi contoh ayat. Tengok ayat ni. Tengoklah sekali lagi kat sini. Kalau kita baca contoh kan, dekat surah Isra, ayat 36. Okay, tu tak dapat tak nota tu? Pertama dulu, dah tanya, nota ni dapat tak untuk ayat nombor 10, 11 ni? Ada tak? Dapat Ustaz. Dapat ambil dekat link tu kan. Kalau kita baca ayat ni, kita tengok contoh. Allah kata apa? Allah kata, inna sama'a wal basara wal fu'ada. Tengok Allah kata, sesungguhnya dengar, penglihatan. Dia selalu macam tu. Pasangan dengar adalah lihatlah, selalu Allah sebut. Telinga Allah selalu sebut dengan mata. Ataupun pendengaran selalu Allah sebut dengan lihat. Tapi dalam ayat tadi kan, dia tak ada lihat. Dia terus pada akal. Kenapa? Okey. Jawapannya, kita kena sambung minggu depan jawapan dia.
Okey, saya tinggalkan persoalan tu pada tuan-tuan dan perempuan. Tetapi apa yang kita dapat belajar, ayat nombor 10 ni, ringkasannya adalah, okey, ahli neraka yang sudah berada di dalam neraka tu, mereka telah meluahkan rasa sesal mereka tentang mereka tidak menggunakan pendengaran yang Allah bagi dan ataupun mereka tidak memikirkan apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka tahu. Apabila dua, okey, lepas tu, kenapa sebut mendengar dan memikir? Sebab apa tuan-puan? Sebab dua-dua ni apa? Adalah apa? Sumber nak dapat ilmu. Betul tak? Sumber ilmu. Okey. Kenapa tak masuk dengar? Dengarkan, tengokkan sumber ilmu. Itu soalan yang kita nak pertanyakan. Kenapa Allah kata mereka mendengar? Kerana telinga ni adalah merupakan sumber ilmu. Sumber ilmu tu maksudnya mereka mendapat hidayah, mereka mendapat petunjuk melalui pendengaran mereka. Yang mereka dengar, nazir itu, Rasul tu datang menyampaikan wahyu. Begitu juga pada otak untuk membezakan mana yang betul, mana yang tak betul, apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya. Okey, kenapa disebut mendengar dan memikir? Kerana dua perkara ini merupakan sumber kepada ilmu, sumber kepada mendapat petunjuk. Okey. Jelas tuan-puan Okey. Lepas tu, daripada ayat ini juga, Syekh Ar-Razi mengatakan, kenapa Allah sebut dengar atau berakal? Nak menunjukkan bahawa li'anna madar taklifi ala adillati sam'i wal aqli. Kata Al-Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ayat tadi tu bagi tahu dekat kita kalau orang boleh mendengar, dia bukan orang gila, dia boleh berakal, dia boleh fikir, kan? Ia merupakan penyebab orang itu diberi tanggungjawab. Maksudnya kan kita, kan orang kata mukallaf kan. Orang yang diberi tanggungjawab ni, syarat dia apa? Dia mesti berakal. Akal ni lawannya gila lah. Kalau orang tu gila, macam mana dia nak saring maklumat tu? Tetapi kerana dia berakal, dia waras. Kerana dia waras itulah menjadi penyebab kepada dia ini dibebankan dengan kewajipan. Tapi kalau dia tak boleh mendengar, macam mana? Mana lebih penting? Mendengar ke atau melihat? Kan? Mendengar. Daripada kecil kita tahu fungsi deria, organ utama deria yang ada pada tubuh badan manusia ni pada pendengaran, bukan pada penglihatan. Itu kita sudah maklum lah. Okey. Jelas tuan-puan kenapa Allah kata kalaulah kami mendengar, kalaulah kami berakal. Maknanya mereka ni orang yang dipertanggungjawabkanlah. Okey. Kita pergi pada tindakan dia. Okey, sebelum pergi pada tindakan dia, mungkin tindakan tak sempat malam ni puan kerana saya ada urusan yang perlu diselesaikan. Okey. Kena cerita juga kan sebelum habis kan? Kita habiskan lah tuan-puan susah pula kan? Okey, habis sikit lagi boleh puan sikit lagi 5 minit lagi. 5 minit Boleh Okey. Lagu ni. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey. Begini. Kalau orang tanya, maksudnya dapatan saya
dengan saya merujuk ulasan para ulama, kenapa Allah kata mendengar? Okey, membawa makna begini. Nak dapat hidayah ni, tu dia jawab tu. Okey, yang dia macam ni, nak dapat hidayah ni sebenarnya tak perlu kita kena tengok. Faham tak? Maknanya nak jadi orang beriman ni senang je. Dengar pun dah cukup. Faham tak? Tak payah nak tunggu melihat dulu baru nak beriman. Faham tak? Kita ni nak beriman pada Allah, nak beriman pada Rasul, nak jadi orang beriman. Kalau kita tak nampak apa pun, tapi kalau kita dengar pun dah boleh jadi orang beriman. Maknanya senangnya nak jadi orang beriman. Tak tunggu nak perlu melihat. Kan sebab tu iman kan, kita kan believe benda yang kita unseeing kan. Kita percaya benda yang kita tak nampak. Takkan kita nak tunggu nampak dulu baru kita nak percaya. Contohnya, kau percaya tak Allah tu wujud? Aku tak percaya sebab aku tak nampak. Percaya tak hari kiamat bro? Aku tak percaya kiamat sebab aku tak nampak. Percaya tak syurga tu ada? Jadi di sini menunjukkan bahawa kenapa tak disebutkan pada melihat, nak menunjukkan bahawa mudahnya untuk menerima hidayah, mudahnya nak dapat hidayah, mudahnya jadi orang beriman ni hanya dengan melalui pendengaran. Betul lah, pendengaran. Okey, jelas kat situ. Okey, sekarang kita pergi pada tindakan. Okey, tindakan ayat nombor 10 ni satu saja yang dapat saya kongsikan. Gunakanlah deria telinga dan juga akal kita untuk mengenal, untuk mencari redha Allah. Allah bagi kita telinga untuk kenal Allah tu, untuk cari redha Allah pada telinga kita. Kita ada akal, gunalah untuk mengenal Allah, mencari redha Allah. Bukan sebaliknya. Bukan akal digunakan untuk mencari muslihat, membuat helah. Tetapi sepatutnya telinga dan akal guna untuk mencari Allah, mencari hidayah Allah, mencari petunjuk, mencari redha Allah. Sebab tu orang-orang masuk neraka tu mereka menyesal sangat. Sebab Allah bagi mereka telinga untuk mendengar, mereka tak manfaatkan. Menyebabkan mereka berada di dalam bersama penghuni neraka sa'ir. Untuk kukuhkan tindakan ni, saya letakkan 2 ayat Quran sebagai penguat kepada tindakan tadi. Rujuk dalam suratul Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala kata apa? Orang masuk neraka ni tahu tak siapa yang ramai? Allah kata, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam tu ramai daripada golongan jin dan manusia. Kenapa mereka jadi penghuni neraka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi tak mau memahami ayat Allah dengan hati yang dia ada tu. Dia tak nak menghayati, merasai, meresapi ayat-ayat Allah tu dalam hati dia. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata, boleh melihat, tapi tak mahu melihat keesaan Allah, keagungan Allah dengan mata yang dia ada tu. Okey, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka juga ada telinga, tapi dia tak guna telinga tu untuk mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar nasihat, mendengar peringatan, mendengar ayat Quran, mendengar dibacakan hadis Nabi. Mereka tak guna manfaat dia betul-betul. Dia tak guna, tapi digunakan sebaliknya. Allah kata orang yang macam ni, kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan ternakan. Berat tuan-tuan perumpamaan ni. Okey, dan satu lagi ayat
kalau kita salah gunakan deria pendengaran, mata dan hati kita, akal kita, Allah kata apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Telinga guna untuk apa? Hati guna untuk apa? Penglihatan guna untuk apa? Kalau kita tak manfaatkan dia sebaik yang mungkin, boleh jadi kita termasuk ataupun boleh membuatkan kita tergolong di dalam neraka as-sa'ir. Moga Allah melindungi kita semua daripada neraka as-sa'ir. Semoga Allah Ta'ala beri kita rahmat dengan kita betul-betul gunakan deria pendengaran ini untuk mencari redha Allah, untuk tambah lagi iman kita. Kan? Kita gunakan mata kita, kita gunakan hati kita. Jadi itulah tindakan yang kita perlu ambil daripada ayat 10. InsyaAllah nanti minggu depan, siri yang berikutnya, kita akan sambung pada ayat nombor 11. InsyaAllah pada kuliah akan datang. Okey, saya tengok ada mana soalan. Okey, saya mungkin tak jawab soalan pada malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak di atas ruang yang ada ni. Jadi segala kelemahan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penganjur kita, iaitu Persatuan Semarak Cinta Kasih, kan, atas anjuran Majlis Ilmu pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Semoga segala tindakan yang kita nak kena ambil, segala mutiara hikmah tadi, Allah memberikan kita inayahnya, memberikan kita hidayatul taufiq. Allah beri kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari pada malam ni. Sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.